Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negara tahun 1444 Hijrah akan diadakan pada hari Jumaat malam Sabtu 17 Ramadan 1444 Hijrah bersamaan 7 April 2023 Masihi bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas pukul 9 malam. Majlis tahun ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS. Tema bagi Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negara tahun 1444 Hijrah ialah bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian dengan petunjuk Al-Quran. Antara pengisian acara ialah permakluman keputusan musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan tahun 1444 Hijrah dan keputusan musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat negara anggota MABIMS tahun 1444 Hijrah. Majlis juga akan diserikan dengan persembahan daripada peserta terbaik setiap kategori. Pada jemputan jawatankuasa, para peserta persembahan dan individu yang akan hadir ke majlis itu nanti dinasihatkan untuk melakukan ujian ART di rumah masing-masing dan memuat naik upload keputusan ART COVID-19 ke aplikasi BruHealth pada hari majlis berkenaan. Hendaklah menunjukkan keputusan ART yang negatif melalui aplikasi BruHealth kepada penyambut tetamu atau jawatankuasa yang bertugas. Individu yang mempunyai simptom seperti demam panas, batuk, selsema dan masalah pernafasan adalah dinasihatkan untuk tidak menghadiri majlis. Sementara itu, tempat sembahyang bagi lelaki disediakan di ruang legar di tingkat 1 Pusat Persidangan Antarabangsa, manakala bagi perempuan di Surau Pusat Persidangan Antarabangsa. Semangat dan komitmen padu agensi-agensi kerajaan dan swasta dalam melaksanakan acara-acara sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam membuktikan tanda cinta dan taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Majlis Baginda. Berucap pada mesyuarat pertama jawatankuasa kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 bagi tahun 2023, Yang Berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman menjelaskan penubuhan jawatankuasa pandu adalah semata-mata untuk memantau serta memastikan kelancaran perancangan dan program-program yang akan dicadangkan sebelum ianya dibawa ke jawatankuasa kebangsaan. Cadangan yang bernas serta pengalaman-pengalaman dapat memandu dan melancarkan lagi acara-acara yang dirancang dalam memeriahkan lagi acara-acara sambutan sempena keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 tahun. Mesyuarat antara lain turut membincangkan laporan persediaan acara-acara sambutan perayaan ulang tahun keputeraan. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Idris Seti Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Yang Amat Mulia Pengiran Penggawal Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar Grand Chamberlain dan Yang Berhormat Pengiran Orang Kaya Maharaja Diraja Datuk Seri Paduka Awang Haji Abdul Wahab bin Haji Muhammad Said. Tiga pegawai polis dinaikkan pangkat atas titah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis kenaikan pangkat itu diadakan di Dewan Banquet Mess, Kompleks Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei. Majlis disempurnakan oleh Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruh Jaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Turut berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin dan Yang Amat Mulia Pengiran Idris Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar.
Tiga pegawai berkenaan dinaikkan pangkat ke penolong Pesuruhjaya Polis termasuk Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Saifullah bin Yang Amat Mulia Pengiran Indris Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris. Rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan ujian kepada manusia. Perkara itu antara yang disentuh dalam tadabbur Al-Quran semasa munajat Ramadan secara maya kali ke-81. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Haliwan Ugama. Bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Haliwan Ugama. Juga menyertainya beliau Mu'allaf Asy-Syahadah, program keugamaan belia, Pusat Dakwah Islamiah, serta ahli jawatan kuasa takmir masjid Kampung Sungai Teraban dan jemaah daripada 98 buah masjid termasuk surau dan balai ibadat seluruh negara. Sementara tadabbur Al-Quran disampaikan oleh Dr. Hajah Serina binti Haji Yahya, penolong Profesor Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Sempena bulan Ramadan Al-Mubarak, Hotel Rizkun International Gadong dengan kerjasama Jabatan Pengajian Islam mengadakan majlis iftar Ramadan bersama anak-anak yatim darjah pra dan darjah 1 sekolah-sekolah agama seluruh negara. Majlis diadakan lewat petang kemarin di hotel berkenaan. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Haliwan Ugama. Bacaan tahlil dan doa arwah diselajurkan dengan sumbangan derma kepada 125 anak yatim. Sumbangan tersebut antara lain bertujuan untuk meringankan beban anak-anak yatim semasa bulan Ramadan ini. Sokongan ahli keluarga, rakan sekerja, majikan serta stakeholders lain termasuk penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan semua lapisan masyarakat adalah amat penting untuk meningkatkan kesedaran mengenai autisma dan memastikan kesemua individu yang berkelainan upaya diberikan peluang yang saksama untuk meningkatkan kualiti kehidupan mereka dari semua aspek sepanjang hayat mereka. Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena Hari Kesedaran Autisme Sedunia 2023 mengongsikan Kementerian Kesihatan akan sentiasa memerhatikan perkembangan semasa dalam hal yang berkaitan dengan autisme dan akan mengambil langkah yang perlu dan sewajarnya. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar juga mengongsikan Hari Kesedaran Autisme Sedunia disambut pada setiap 2 April dengan tujuan untuk meningkatkan kesedaran dan komitmen terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan kualiti kehidupan individu autisme dan memberikan mereka peluang yang saksama bagi mencapai matlamat utama iaitu meningkatkan kualiti kehidupan mereka dari semua aspek sepanjang hayat mereka. Secara purata dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, di Pusat Perkembangan Kanak-Kanak Kiarong, lebih kurang 148 orang kanak-kanak didiagnos mengalami autisme setiap tahun dan tren keramaian kanak-kanak yang mengalami autisme kian meningkat. Kala matlamat ini, Pusat Perkembangan Kanak-Kanak Kementerian Kesihatan bukan sahaja menyediakan perkhidmatan pemantauan kesihatan secara regular, tetapi juga memberikan pelbagai perkhidmatan bagi menyokong perkembangan awal kanak-kanak autisme. Tema bagi tahun ini transformasi ke arah dunia yang neuroinklusif bagi semua, bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai sumbangan yang telah dan boleh dilakukan oleh individu autisme kepada masyarakat dan kepada pencapaian United Nations Sustainable Development Goals. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi di bawahnya mengadakan majlis bertahlil dan doa arwah bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah, Makam Diraja.
Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis Tahlil merupakan acara keugamaan tahunan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi di bawahnya bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan agar memperoleh ganjaran pahala berlipat ganda serta keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. 260 orang terdiri daripada insan-insan istimewa dari Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam serta golongan anak yatim dan orang kurang berkemampuan di Kampung Bengkurong menerima sumbangan derma pada majlis penyampaian derma. Majlis anjuran pusat berkenaan dan YMRM Group itu berlangsung di pusat tersebut di Kampung Bengkurong. Penyampaian derma disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diteruskan dengan majlis bacaan surah Yasin dan tahlil beramai-ramai bagi almarhum duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Aktiviti merupakan satu aktiviti tahunan dalam bulan Ramadan bagi sama-sama menyemarakkan bulan Mubarak dengan berharap sumbangan yang dihulurkan akan dapat membantu mereka yang sangat memerlukan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Alok Amitabh Dimri, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam. Sejumlah RM3,000 disumbangkan oleh Persatuan Kami Prihatin WeCare bagi tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turkiye dan Republik Arab Syria. Majlis penyerahan sumbangan diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, menerima sumbangan yang disampaikan oleh Awang Muhammad Semira Razin bin Abdullah Sambut yang dipertua WeCare. Sumbangan berkenaan adalah hasil kutipan daripada tabung kebajikan WeCare. Bergelar insan istimewa bukan penghalang untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ini terbukti apabila Muhammad Iqbal bin Syahiman dari Sekolah Rendah Kapok dan Nurul Bashira Sajidah binti Abdul Rahim dari Sekolah Rendah Lambak Kanan Jalan 49 masing-masing muncul johan dalam pertandingan hafazan ayat-ayat Al-Quran khusus bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas dari sekolah-sekolah rendah Kerajaan Senegara bersempena bulan Ramadan Al-Mubarak. Majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah Brakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Dayang Haja Safiah binti Syekh Haji Abdul Salam, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Terdahulu seramai 6 orang pelajar lelaki dan 6 orang pelajar perempuan memperdengarkan hafazan ayat-ayat Al-Quran masing-masing. Pertandingan disertai oleh 21 pelajar berkeperluan khas di peringkat rendah seluruh negara. Ihdinas Allahi Rabbil Alamin Persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei 2023 atau Brunei MICE 2023 akan diadakan pada 1 Jun hingga 5 Julai 2023. Ia diadakan dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan, syarikat-syarikat swasta dan institusi-institusi pengajian tinggi di dalam dan luar negara. Perkara tersebut dikongsikan semasa sidang media Brunei MICE 2023. Sidang media berlangsung di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dayang Haja Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, menjelaskan objektif utama Brunei MICE 2023 adalah untuk memperkenalkan produk pelancongan yang berbentuk perkongsian ilmu, percambahan fikiran, pemberigaan penemuan-penemuan baharu dalam pelbagai bidang dan peningkatan aktiviti networking dan perniagaan di kalangan para ilmuwan dan para pengusaha dari dalam dan luar negara. Pameran dan expo juga akan diadakan dengan konsep yang berbeza setiap minggu. Juga dikongsikan maklumat terkini berkenaan program yang akan diadakan sepanjang tempoh acara Brunei MICE 2023.
Kursus asas pemandu pelancong kali ke-12 yang dikendalikan selama 10 hari bermula 27 Februari hingga 9 Mac berakhir dengan penyampaian sijil. Majlis berlangsung di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Kursus bertujuan untuk meningkatkan dan memantapkan kemahiran pemandu pelancong dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan memenuhi kehendak piawaian yang telah ditetapkan. Penyampaian sijil kepada 14 orang yang telah lulus pemeriksaan secara teori dan praktikal bagi kursus asas pemandu pelancong disempurnakan oleh Dayang Haji Tutiyati binti Awang Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Kementerian Hal-Ehwal Ugama kemarin meneruskan lagi majlis tadarus di Masjid Kampung Sungai Teraban di daerah Belait. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal-Ehwal Ugama yang memimpin bacaan surah Al-Fatihah. Tadabbur Al-Quran disampaikan oleh Awang Aliani bin Ismail, Ketua Pegawai Ugama daerah Belait. Negara Brunei Darussalam kini memasuki tempoh peralihan monsun iaitu tempoh peralihan selepas monsun timur laut dan sebelum memasuki monsun barat daya. Tempoh peralihan monsun tersebut dijangka berterusan sehingga hujung bulan Mei. Berdasarkan rekod klimatologi, kekerapan kejadian ribut petir adalah tinggi semasa tempoh peralihan monsun berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Sepanjang tempoh ini, negara lazimnya mengalami keadaan cuaca cerah pada waktu pagi dan hujan berasingan berlaku di kawasan pesisiran sekitar tengah hari. Ribut petir berlaku di kawasan pedalaman negara pada sebelah petang dan merebak serta menjejaskan kawasan pesisiran dan perairan negara pada waktu malam dan kadangkala berlanjutan sehingga awal pagi. Tiupan angin yang perlahan dari pelbagai hala pada waktu pagi dan malam dan dari arah barat laut pada waktu petang. Keadaan laut pada amnya berombak di paras sedikit. Bagi maklumat, nasihat dan amaran cuaca terkini boleh diperoleh melalui aplikasi Bimbit Brunei WX atau hubungi Pusat Ramalan Cuaca melalui talian 114. Atau layari laman sesawang www.met.gov.bn atau melalui laman Facebook @BruneiWeather dan Instagram @Brunei.weather. Kaedah konsultasi bersemuka digunapakai semasa penerangan mengenai manfaat-manfaat skim persaraan kebangsaan SPK dan perkiraan anuiti bulanan yang akan diterima setelah bersara 60 tahun nanti. Konsultasi tabung amanah pekerja TAP skim persaraan kebangsaan SPK bagi sesi kedua diadakan bagi ahli berumur 50 hingga 59 tahun Silver Generation. Bagi memastikan setiap ahli kategori Silver Generation diberikan penerangan yang lengkap agar dapat membantu dalam membuat pilihan yang terbaik untuk hari persaraan nanti, sesi-sesi tambahan akan diadakan di Kuala Belait pada 1 Mei sehingga 6 Mei di Dewan Bandaran Kuala Belait dan di daerah Tutong pada 9 hingga 12 Mei di Dewan Serembangun Tutong. Sesi akan bermula pada hari Isnin hingga Khamis pada pukul 9.30 pagi hingga 3.30 petang, manakala pada hari Jumaat hingga Sabtu pada pukul 9.30 pagi hingga 11.30 pagi. Lapan belas paket daging kambing perap dan daging berproses pelbagai jenama yang membawa jumlah keseluruhan sebanyak 22.750 kg dirampas semasa operasi sepadu pada 21 Mac 2023 di kawasan Kampung Pat Nunuk, Tutong. Operasi melibatkan para pegawai penguatkuasaan bahagian kawalan makanan halal, Jabatan Hal-Ehwal Syariah, Kementerian Hal-Ehwal Ugama dan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Kes diserahkan kepada pihak Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk siasatan dan tindakan undang-undang mengenainya.
Kementerian Haluan Ugama dalam pada itu mengingatkan kepada orang ramai yang ingin membawa masuk daging mentah halal ke negara Brunei Darussalam hendaklah mendapatkan permit import halal. Daripada pengerusi lembaga mengeluarkan permit import halal di samping memenuhi kehendak yang ditetapkan oleh agensi-agensi lain berkaitan pengimportan daging halal. Perkara ini adalah mustahak dan perlu dipatuhi agar daging yang dibawa masuk dan dijual di negara ini khususnya kepada orang Islam adalah terjamin kehalalannya.